Barang siapa yang mendengar nama Nabi disebut, lalu dia bersalawat dengan suara yang bil jahri, dengan jahar, suara yang keras, bukan pelan-pelan, bukan slow-slow, maka itu tandanya benar-benar dia seorang mukmin. Dia telah menghilangkan nifaq ataupun kepura-puraan, dan dia bukan daripada golongan munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada pagi barakah lagi mulia ini. Terima kasih sahibul fadilah Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa. Mohon maaf saya patutnya didahulukan dengan yang berbahagia pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para pegawai masjid, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah, tuan-tuan guru, puan-puan guru yang bijaksana, ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang, anak-anak rahimakumullah. Sambutlah ucapan salam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Nabi apabila bertemu dengan kaumnya, seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, bahawa Nabi akan mengulang-ulang memberi salam 3 hingga lebih. Untuk kali yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini seperti yang diumumkan tadi, kita ada kuliah, ceramah atau apa saja pengisian yang berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebelum kita pergi jauh, suka saya mengimbau semula bacaan dari sahibul fadilah Tuan Imam kita tadi, dari suratu Ali Imran. Dan sungguh cantik, elok, sesuai dengan pagi ini satu ayat untuk kita tadabbur insya-Allah, berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, iaitulah suratu Ali Imran, juzuk yang keempat, muka surat 68, ayat yang ke-144. Kalau tuan-puan ada Quran, ada handphone, boleh buka aplikasi Al-Quran, ya, suratu Ali Imran ayat 144. Jadi tuan-puan boleh hayati bacaan ini, tuan-puan boleh ikut baca bersama-sama saya serentak sebentar lagi insya-Allah. Kita baca serentak insya-Allah. Jadi tuan-puan boleh ikut serentak tu, saya baca, tuan-puan sama-samalah baca. Jangan tunggu saya habis baru tuan-tuan nak baca, itu tak nama serentak. Dan kenapa majlis ilmu sebegini kita ajak untuk sama-sama baca Quran? Patutnya pengkuliah dia seorang sajalah yang sampaikan, enggak mubaligh dia seorang sampaikan. Jawabnya ialah rugi. Kenapa? Kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda. Mari kita baca hadis tu ramai-ramai. Ikutnya. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Apa dia kata Abu Umamah Al-Bahili? Dia kata dia telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Nabi telah bersabda, Iqra'u, kamu semua bacalah. Baca apa? Baca Facebook? Bukan. Baca WhatsApp? Bukan. Baca Twitter? Bukan. Baca Instagram? Bukan. Baca website? Bukan. Baca blog? Bukan. Baca surat khabar? Bukan. Baca novel? Bukan.
Iqra'ul Qur'ana, kamu semua bacalah Al-Quran. Tak kisah daripada mushaf, fizikal, bagus. Hafaz, bagus. Daripada aplikasi, bagus. Bacalah. Kata Nabi, kamu semua bacalah Quran. Satu perintah, amrun minar rasul, satu perintah daripada utusan Allah. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya Quran yang kalian baca, kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, dia pasti akan datang pada hari yang tiadalah lagi pertolongan melainkan mereka yang Allah redai. Hari apa itu? Kiamat, yang disebut dengan pelbagai maklumat, informasi dalam Quran. Ada Quran sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah kata hari itu yauma la yanfa'u, hari itu tiadalah manfaat, tak ada guna lagi. Malun, sebanyak manapun hartamu yang engkau punyai, wala banun, tak guna langsung, tiada manfaat anak pinak engkau yang banyak, kata Allah. Illa, kecuali hari itu yang ada manfaat, man atallaha, barang siapa yang datang bertemu dengan Allah, biqalbin salim, dengan hati yang tunduk, itu dia, patuh, itu dia, ikut, itu dia, taat, itu dia, sejahtera dan selamat. Mudah-mudahan Quran sejahterakan kita hari itu, ya. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada para pembacanya. Saya akan baca dengan bitahqiq, bitarannum, bil maqamat Quraniyah. Tuan-puan ikutlah sama-sama insya-Allah, ya. 1 2 kita mula serentak. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afa mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Kita berhenti takat itu dulu. Sebelum kita pergi ke terjemahan, saya mohon kepada sekalian yang hadir, para tetamu Rasulullah pagi ini, untuk kita
bersalawat bila dengar nama batang tubuh Sayyidul Wujud, baginda yang namanya mim ha mim dal, ataupun namanya alif hamzah, ya, ha mim dal. Bukan laqab, bukan kunyah, bukan jawatannya. Jawatannya Rasulullah, bukan. Tapi nama batang tubuh dia bila disebut, maunya kita salawat hingga bergema masjid Sayyidatina Khadijah. Andai Sayyidatina Khadijah ada bersama kita pada pagi ini, tentu beliau akan menguntum senyum bahawa apa yang telah dikorbankan oleh suaminya, kekasihnya, lelaki yang tidak pernah ada taranya, ya, satu makhluk yang paling agung berada di sisinya, telah pun kita hargai segala jasa dan pengorbanannya, ya. Kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Sebab apa? Sekarang ni ada perlawanan bola sepak kan. Orang bangun bukan qiyamul lail, qiyamul bola, ya. Dia punya sorak gol tu macam mana dia sorak gol tu? Boleh cuba. Boleh cuba tunjuk tengok. Macam mana dia sorak bunyi gol tu? Seorang tak berani. Kalau di rumah kita boleh bersorak sampai koma kucing jiran sebelah. Tapi kenapa bila bersalawat kepada Nabi pelan-pelan kita sebut? Ada orang pernah tegur saya. Dia kata, apa ustaz sibuk-sibuk nak suruh orang selawat kuat perlahan? Itu hak peribadi. Kesian kita. Lalu saya tidak marah dia. Saya kata saya yang tak sampaikan lagi maklumat pada dia. Maka saya beritahu bahawa ada satu hadis, ya, mafhum daripada matannya, barang siapa yang mendengar nama Nabi disebut lalu dia bersalawat dengan suara yang bil jahri, dengan jahar, suara yang keras, bukan pelan-pelan, bukan slow-slow, ya, maka itu tandanya benar-benar dia seorang mukmin. Dia telah menghilangkan nifaq ataupun kepura-puraannya, dan dia bukan daripada golongan munafik. Munafik ini dia beriman hanya di bibir dan perbuatan saja nampak, tapi hatinya kufur. Dia tidak mahu mengagungkan Sayyidul Wujud ini, ya, kerana padanya ada benda lain yang lebih hebat. Dia lupa bahawa dia fid darkil asfali minan nar, berada di kedudukan yang terkebawah dari yang bawah, dari bahagian api neraka. Allah na'udzubillahi min dzalik. Kita cuba, ya. Nabi kita namanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tak jadi, mungkin sejuk ekor ni. Kuat lagi. Nabi kita namanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau begitu. Jadi tak ada yang tidur. Cuba begitu kalau imam berkhutbah hari Jumaat, imam pun sebut. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang sebelah kita baru gaya-gaya nak naik ke Sidratul Muntaha, dia turun balik ke bumi. Silap-silap hari bulan dia pusing kepada kita, dia buat begini. Confirm dia tak datang kuliah subuh pagi ni. Disebut dalam kitab fiqh, kami mengaji pondok, maka suka saya mengimbau kenangan di pondok. Satu kitab namanya Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, karangan Tuan Hussein Qadah Almarhum, ya, orang alim dan panglima perang, orang yang bukan retorik dalam menyampaikan Islam, tapi sungguh-sungguh berjihad hingga ke medan juang. Pada bab membicarakan khutbah Jumaat, dia kata apa? Adapun apabila makmum yang hadir mendengar imam menyebut nama Nabi, maka dia bersalawat, mendengar nama sahabat, ya, bertaradi radhiyallahu anhu, anha, anhuma, anhum, anhunna, ya. Mendengar nama orang-orang salih disebut, dia bertarahum rahimahullah, ya, dan sebagainya. Maka itu menambah lagi pahala Jumaat.
Yang tak boleh apa? Bercakap-cakap, ya. Yang mana kalau dia tegur kawan dia, amsit, hang duk diam. Diam lah kau, paha kau cakap itu, cakap ini, diam lah, donga tu, khutbah tu. Dia pun lagaut, sia-sia. Tapi satu benda yang tidak akan sia-sia ialah apabila dia mendengar nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengeraskan suaranya. Hilanglah kemunafikannya. Berkata pula Imam Nawawi, ulama yang besar dalam fiqh, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia berkata, antara tanda seseorang itu beraqidah dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila dia dengar nama Nabi disebut di hadapannya, maka melantunlah salawat daripada bibirnya dengan suara yang keras. Itu tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau duduk senyap itu takut Ahlus Sunnah wal punah tu. Ya, ramai dengan sunnah dia menjual agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan biar ada dalam negeri 9 Darul Khusus ini, jangan biar ada, mana-mana luar pun jangan biar ada, kerana ini negeri benteng kukuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagi sekali, Nabi kita yang kita sambut maulud pada pagi barakah ini, namanya yang diagungkan oleh Allah dan diangkat sebut bersama dengan nama Allah ketika syahadatain. Baginda ialah Sayyiduna wa Maulana Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, alhamdulillah. InsyaAllah Tuan Imam boleh pastikan. Nanti lupa, masuk Jumaat nanti lupa. Ayat ini kata apa? Dan tidak lain tidak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul. Dia merupakan utusan Allah. Kamu ingat dia lelaki seperti bapa-bapa kamu, anak-anak laki-laki kamu, bapa-bapa saudara kamu, atau mana-mana lelaki yang berada di kalangan kamu. Tidak, kata Allah, illa rasul, kecuali dia itu utusan kami. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam is not but a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and we send him to all of you. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah datang sebelum daripadanya, yakni daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rusul. Rusul ialah kalimah jamak plural, ya, kalimah menunjukkan ramainya rasul. Rasul bahasa Melayu pun jadi sebut rasul dah. Rasulun mufrad, rusulun ramai. Nabi seorang ini dia penamat segala yang datang sebelumnya rasul. 313 rasul. Nabi 124 orang, bukan 124,000 orang, punya ramai. Diangkat dari jumlah itu 313 rasul, diangkat daripada itu 5 orang ulul azmi, maka dipilih daripada semuanya itu, dan asbab dialah Allah menciptakan seluruh cakrawala ini. Baginda siapa lagi kalau bukan Sayyidul Wujud yang kita sambut kelahirannya pada pagi ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi kita senyum melihat umatnya pagi ini bergema bersalawat kerana mematuhi perintah Allah dalam suratul Ahzab ayat 56. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, afa immata, adakah maka jika dia telah mati, au qutila, atau dia telah dibunuh, inqalabtum ala a'qabikum, tu Allah tanya. So if he has to die or be killed, Allah Ta'ala tanya tu, adakah dia mati atau dia dibunuh esok-esok ni, would you turn back on your heels? Turn back to what condition? To unbelief condition, to musyrik condition, to kufur condition. Duduk dalam keadaan yang tak ada tamadun, kufur, syirik kepada Allah, kedudukan yang hampir dengan lubuk api neraka Allah,
Allah tanya kita. Ayat ini dibacakan Rasul di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sahabat yang nangis, bergetar seluruh tubuhnya. Ada yang tak tahan mendengar ayat ini, mereka pitam. Sebab mereka takut kerana Nabi baca baginda masih hidup. Baginda bagi tahu dah, ni Allah tanya kamu sahabatku, wahyu turun kepadaku. Allah tanya kamu, afa immata au qutila inqalabtum ala a'qabikum. Seorang tak berani jawab, mereka menjawab dengan tangisan. Kenapa? Ramai yang kembali kufur selepas kewafatan Rasul. Lalu Allah bagi tahu, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Maka barang siapa yang dia berpatah balik, he or she turn back on his or her heels, Allah Subhanahu wa taala never harmed at all. Allah tak rugi apa-apa pun, tak mudarat di sisi Allah walau sedikit pun, tak ada mudarat, tak ada kurangnya keagungan, kesucian, maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu fikir Nabi ini yang aku utuskan wafat, maka kamu jadi kufur? Tak akan ada keagunganku di alam ini keseluruhannya. Tak ada, kata Allah. Aku tak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi, yang untung dinyatakan dalam potongan ayat ini yang terakhir di hujung ayat 144. Wa sayajzillahu syakirin. Dan kata Allah, pasti dia memberikan ganjaran, balasan, satu laba keuntungan, hadiah yang besar kepada golongan yang namanya asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur. But Allah will reward the grateful. Siapa yang bersyukur, nikmat ini datang, dia terima, nikmat ini pergi, dia teruskan mengamalkan segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Itulah sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan berkumpul pagi ini kalau bukan kerana sunnah yang ditinggalkan oleh baginda. Baginda ajar kita bangun. Bila bangun, tengah-tengah sedap berselimut. Bukan bangun setelah mendengar azan dilaungkan, apatah lagi setelah terbitnya mentari. Na'udzubillahi min dzalik. Ada dia orang buat hidup kursus ceramah maulid lah, bagi tajuk hidup bersunnah. Saya kata hidup bersunnah ini sangat indah. Kadang kita malu dengan saudara-saudara kita yang berbangsa Tionghoa. Dia orang dengar tak ceramah pagi ni? Speaker luar tak buka. Ramai kan sebelum kita datang. Mudah aja nak tahu dia bangsa Tionghoa, ada tanglong di rumah dia. Dia bubuh lampu kat tanglong. Kita tahu ni saudara kita, bukan orang lain, bangsa Tionghoa. Agama belum tahu. Tiba-tiba kita tahu dia bukan Islam, dia Islam. Ala kulli hal kita doakan kebaikan. Mereka bangun awal, tuan-puan. Pengalaman saya berqiyamul lail seluruh Malaysia daripada Perlis sampailah ke Sabah, masuk Singapura, Brunei, tuan-puan. Mereka ni bangun jam 4 pagi. Sedangkan yang patut bangun awal siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut jelas dalam suratul Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam, kata Allah, walau bangunmu itu sedikit dari tempoh malam. Bila malam berakhir, tulu'ul fajri, terbitnya fajar sadiq, itu habislah malam. Sebelum itu bangun, walau sedikit, bangun, kata Allah. Kamu suka untuk nak tambah, silakan.
nisfahu aw inqus minhu qalila. Separuh daripada malam. Macam mana nak suka separuh malam? Ghurub syamsi, ambil jam berapa? Tengok tulu'ul fajri, fajar bersinar, bukan kadhib, yang sadiq. Jam berapa? Jumlahkan jam bahagi 2. Itu separuh dari malam. Maka tidur sebelum itu. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak tidur, nak terus qiyam. Ya, ala rahatik, suka kamu silakan. Tapi ikutlah sunnah. Nabi mengambil masa. Kata Nabi, aku tidur dan aku bangun. Ataupun sedikit daripada itu, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, ataupun berbaki dari malam itu, mereka bangun juga bila waktu sahur. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kamu nak tambah lagi, ya silakan, kata Allah. Tapi satu pesanan Allah, warattilil qur'ana tartila. Kamu cermat dalam membaca Quran dengan penuh kecermatan bacaan. Dan kamu sebenarnya dalam tartil itu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan membaca dengan keseluruhan hak Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Ini kita sambut maulid, bagus. Orang tanya, Ustaz, apa hukum sambut maulid? Saya tengok orang yang tanya, guru saya pesan nak jawab soalan. Kamu patut tanya dia, apa jenis pertanyaan kamu? Guru saya almarhum Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir rahmatullah alaih meninggal. Saya menuntut dengannya selama 5 tahun. Ya, beliau jawatan terakhir memenuhi permintaan pujuk rayu, ya, dari almarhum ke bawah duli yang maha mulia Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn almarhum Sultan Badli Shah, yang permaisurinya berasal dari negeri ini, ya, anak kepada almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, yang menjadi yang di Pertuan Agung pertama. Ya, waktu hubungan Kedah dengan Negeri Sembilan ni kuat. Dia pujuk, Ustaz, kata dia, nanti pencen balik khidmat dengan beta. Ampun tuanku, patik manusia biasa, lemah. Semua kita manusia, Ustaz. Jadi balik nanti khidmat dengan beta. Lagi sekali pujuk. Dia pun terimalah. Tuanku kata, balik mengajar di Ma'had Mahmud, ya. Ma'had Mahmud ini semua orang tahu, Maktab Mahmud. Balik mengajar. Datuk, sebelum Datuk lagi, Ustaz, jadi ahli majlis jawatan kuasa fatwa. Ikutlah jadi. Ustaz, beta nak kurniakan gelaran syekh. Di negeri Kedah tak boleh sebarang-sebarang orang gelarkan dirinya syekh. Yang boleh menggelarkan syekh ini ialah wathikah daripada sultan, datang ambil, nah ini gelaranmu syekh untuk dirujuk segala hal ihwal agama, baru boleh sebut syekh. Bukan suka-suka hati. Habis dapat gelaran syekh, tuanku panggil lagi, nah beta nak bagi DSDK. Datuk, ni kamu kena terima, Ustaz kena terima. Tuanku terima. Ini Sultan Abdul Halim, dia cari guru-guru pondok, diberi gelaran penghormatan buat mereka. Terimalah dia, ya. Dia tidak bangun, melainkan bangunnya itu mesti sebelum daripada subuh. Dia akan on mikrofon, baca Quran separuh daripada muka surat, 15 baris, dia baca 14 baris, dia baca 7 baris macam tu. Dia akan panggil nama anak-anak murid dia dari surau. Semua kena bangun. Dia sebut daripada bermula dengan huruf A sampai Z. Dia menangis setiap malam kerana dia tak pandai mendidik anak-anak dia. Dia mau rotan garang-garang, tuan-tuan. Rotannya selalu hujungnya tu, kalau dia datang hujungnya tu bulat elok, dia pulang dia akan menjadi bentuk bunga yang cantik. Sebab apa? Habis kena pukul, kena tiba. Siapa yang kena? Semua jadi orang.
Dia kata kamu nak jawab soalan radhi, ente nak jawab soalan tertanya yang bertanya itu 3 benda. Pertama, pertanyaanmu ini memang adakah engkau benar-benar jahil? Jahil tu kata dia lembut sikit. Kalau sebut bodoh, sensitif dia. Kan? Orang kita ni gitulah. Dia boleh bertolak ansur hanya dengan perkataan. Dia sebut babi, ustaz kasar tu. Ustaz pun tukar sebut khinzir, kan elok ustaz. Haram juga. Itu. Kedua, kamu tanya dia soalan ini, kamu tanya ni, atau kamu nak banding jawapan. Kamu dah ada jawapan, kemudian kamu tanya saya bagi jawapan, kamu nak banding. Boleh buat bandingan, kamu kena adil. Kamu yang pertimbangkan perbandingan itu. Kamu jangan melaga-lagakan antara ahli ilmu. Allah sebut, fabashshir ibad, kata Allah, berilah khabar gembira, alladzina yastami'una alqaul, orang yang mendengar macam-macam ilmu disampaikan, fayattabi'una ahsanah, maka dia ikut yang terbaik sesuai dengan dia. Tapi daripada kalam semuanya sahih, benar, yang dilakukan oleh salafus salih sampai ulama mutaakhirin hari ini, yarhamukallah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, adakah kamu bertanya kerana ingin memperlekehkan aku di dalam majlis ilmu? Jika inilah maksudmu, maka tak perlu ku jawab soalanmu jika dia datang untuk yang ketiga. Yang kedua, adakah kau ingin bandingkan dalam majlis ini? Jika kau ingin bandingkan juga, tak perlu jawab. Tapi jika benar berada pada kondisi yang pertama, saya akan jawab. Jadi saya tak tahu Ustaz, sebab tu saya tanya. Saya kata, sambut birthday tak? Oh, dia kata sambut. Birthday ni yang betul-betul kita sambut ke orang sambut untuk kita? Orang sambut Ustaz, orang buat wish, orang hantar hadiah. Kadang saya rasa sayu bila mak telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat ulang tahun kelahiran yang keberapa sekian. Mak sebut, malunya. Patut hari itu dia terima kasih dengan mak. Saya hari lahir saya 12 Oktober baru ini. Saya kata dengan keluarga saya, jom balik, abah nak raikan maktuk. Bukan maktuk raikan abah, tak betul tu. Balik, mak hari ni jangan masak, jangan buat apa-apa, mak relax-relax aja dengan ayah. Ayah saya dah uzur sangat, ya. Jadi hari tu saya suap mereka makan. Mak kata, anak suap mak sampai kenyang ke? Sampai mak rasa redha. 3, 4, 5 suapan dah mak dah redha dah, dia kata. Nampak kita tak ada apa pun, melainkan Nabi tunjuk, jikalah aku masih ada mak, aku akan buat lebih dahsyat daripada apa yang aku buat pada ibu-ibu susuanku dan ibu-ibu saudaraku. Hanya saja ibuku telah pergi mendahuluiku. Orang negeri Sembilan jangan sekali-kali berpegang dengan faham yang sesat, lagi menyesatkan. Macam-macam hal orang sebut tentang ibu dan ayah Nabi. Hanya saja mereka tidak syarah hadis itu. Mereka kata sahih pada bentuk periwayatan, tapi kenapa tidak syarah? Syarah betul-betul. Adakah sahih pada satu kitab? Semua kitab kata sahih? Tidak. Sebab itu Imam Daruqutni juga mengkritik beberapa hadis walau berada pada martabat satu tempat sahih. Kerana apa? Kena lihat betul-betul, sungguh-sungguh, mendalam sungguh. Dah kita bukan nak mengajar ilmu hadis, mustalah hadis ini, bukan ulumul hadis, bukan. Nak ambil perjalanan barakah Maulid Nabi. Saya boleh berkuliah sampai jam berapa? Hampir jam 7 lah. Kita boleh berhenti kot. Selalu berhenti pukul berapa Ustaz? Masya Allah. Boleh kita lebih sikit lagi? Boleh ya? Ahli-ahli dewan ada bangkangan. Saya speaker lah pagi ni, speaker tanya ahli dewan. Yalah, dewan solat ada bangkangan saja. Alhamdulillah, bagus. Ahli-ahli dewan di Negeri Sembilan ni bagus. Saya ingat lagi waktu nak dapat tauliah Negeri Sembilan ini, yang temu duga saya sahibul fadilah Dr. Yusri
hafizahullah ta'ala. Ustaz, ni 9 ni unik Ustaz. Waktu syuruk dah sampai matahari, ini sekarang namanya tulu'us syamsi, naik matahari. Tadi kita tulu'ul fajri, dua waktu yang berbeda, tak sama. Saya tanya Ustaz, apa yang lain Ustaz ni 9 ni Ustaz? Ada berapa orang gajah ni 9 ni Ustaz? Ni 9 ni ada 6 orang gajah. Betul dia kata. Siapa paling tinggi? Yang Tuan Besar ni 9, Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Besar. Undang ada berapa orang? 4 orang. Imam undang ada berapa orang? Seorang. Seorang lagi Tengku Besar Tampin. Boleh dapat tauliah macam ni. Ada masalah aku adat pepatih? Tak ada masalah. Yang bermasalah, saya jawab, yang bermasalah orang yang tak faham adat pepatih itu yang ada masalah. Boleh dapat tauliah. Saya punya tauliah seluruh ni 9. Tak ada sekatan-sekatan daerah ni daerah tu, tak ada. Seluruh ni 9. Ni 9 ni unik Ustaz. Ada orang tak faham bercakap yang bukan-bukan. Ya. Dia tak faham. Tuan-puan, selepas dapat tauliah saya ziarah Sahibus Samaha Datuk Mufti Datuk Haji Muhammad Yusof. Saya kata, Datuk, apa nasihat Datuk? Dah dapat tauliah tu takkan duduk diam kat rumah. Ambil engkau steped. Tanya lagi soalan. Keluarlah rumah tu kan. Duitlah kerja dakwah. Sampaikanlah Ustaz. Tak ada gunanya tauliah tu kalau disimpan dalam fail, dibawa dalam dompet, kad, ada kad tauliah dia. Jadi inilah tugas saya. Saya mubaligh. Selalu saya letakkan sempadan saya. Saya bukan mufti. Saya bukan pentadbir agama daerah, PTA, pegawai tadbir agama, bukan. Saya bukan kaki tangan pejabat agama Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, bukan. Saya bukan juga mana-mana ahli dalam majlis agama Islam, tidak. Saya mubaligh, saya pendakwah, saya penyampai. Maka tugas saya menyampaikan daripada kalam yang sahih, itu aja. Maka hukum sambut maulid, saya jawab begini, merupakan satu perkara yang hasanah, elok, kerana kita yang buat. Bahkan tidak berlebih-lebih dan melampau kalau saya nyatakan hukum menyambut maulid ini adalah wajib, merupakan satu yang fardu kifayah. Kalau dia nak jadikan untuk dirinya fardu ain, silakan. Ustaz, tak pasal-pasal pagi ni jadi fardu kifayah. Ya, apabila sesuatu tempat itu tidak tahu ilmu berkenaan dengan Nabi, tak tahu Nabi lahir bila, nama dia ada berapa jenis nama, siapa nama ayahnya, ibunya, datuknya, asal usulnya. Sebab itu dibacakan barzanji, dibacakan silsilahnya satu. Dia bukan daripada keturunan yang entah mana-mana datang, tak. Dia terbit daripada sulbi. Wa nuqallibuka minas sajidin. Kami bolak-balikkan engkau, benih engkau ni, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa dah. Minas sajidin, daripada kalangan orang-orang yang sujud kepada kami, kata Allah. Kami di situ bukan Allah ada sekutu, tak. Ta'zim, Allah membesarkan dirinya, mengagungkan dia. Dia maha takabbur. Nama pun Al-Mutakabbir, itu hak dia. Jangan sekali kita ambil hak itu. Tak selayaknya, walau seberat timbangan zarrah pun kita tak ada layaknya. Wajib, saya kata, mesti dibacakan sekampung tu. Kita dah dengar tahun lepas, kita lupa. Sungguh tuan-puan, saya pergi banyak tempat, bukanlah nak menguji kata kita pandai lebih daripada jamaah situ, tidak. Kita pun nyanyilah satu lagu nasyid dulu-dulu, kan? Anak Nabi kita ada, sambung. Tengok 3, 4, 7, 2. Anak Nabi kita ada 7 orang. Takut. Kenapa takut?
Anak Nabi kita ada sambung 3 lelaki. Pandai matematik. Nakal ustaz kan. Ayah anda saya kata nakal, kejap lagi siap kau. Ya. Tanya anak Nabi nama apa? Anak Siti Nurhaliza tahu nama apa? Tahu. Apa kita usik Datuk Siti Nurhaliza? Tak, kita tak usik. Kalau dia ada kat sini pun, ustaz dia kata nama anak saya tu, orang ingat tak ingat pun tak ada masalah ustaz. Tapi mau kenal Ahlul Bait Nabi. Betul? Ini sampai tak tahu kedudukan Ahlul Bait dalam kehidupan kita. Tengok macam mana kita sambut Maulid. Ya, bagaimana sifat Nabi kita? Masya-Allah. Allahu akbar. Dahsyatlah, dahsyat. Diceritakan satu persatu perilakunya. Said Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu, bagaimana dia ambil daripada hadis, daripada Quran, daripada hadis, disusun menjadi matan yang cantik, ya, untuk kita mudah faham. Kalau kita baca teks hadis tu faham juga, tapi dia olah terus bagi kita mudah faham. Wa kana sallallahu wa sallama syadidul haya'i wat tawadhu. Kita baru tahu Nabi ni cukup dahsyat malunya, lagi dia merendah di dirinya. Kalau baris salah tolong betulkan. Tuan-puan, terus terang saya beritahu, lama dah tak berzanji. Baru kita faham, cakap dahsyat dia, malu sungguh. Ya, malu sungguh Nabi. Kalau ada hadis-hadis yang menceritakan menjatuhkan maruah Nabi, kena kaji dulu. Jangan terus-terus terima hadis tu ustaz. Ya, dia bukan Quran. Itu dia yang qat'iyatu thubut mutlaqan Quran. Itu pun orang macam-macam dia cerita. Sebut yadullah, berani dia sebut tangan Allah. Bila ditanya tangan macam mana, macam-macam keluar. Jangan bagi ada makhluk-makhluk perosak ini dalam negeri 9 Darul Khusus. Jangan celah-celah jangan tu ada juga terlepas. Saya kalau jadi panel temu duga, imam ke apa ke, nanti saya tanya dia, Allah di mana? Dia tengok saya. Ustaz tanya Allah di mana? Bukan Allah itu tiada tempat ke ustaz? Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Lulus. Allah ustaz di langit, lalu di bumi. Dia tengok kita balik di bumi. Fail. Ini datang ajar anak-anak kita kelang kelibut habis semua. Jangan. Ini penting Maulidur Rasul. Mau kenal. Hadirin rahimakumullah, Nabi sifatnya bukannya keras tanpa ada satu sebab yang punya hak di sisi Allah. Tak ada. Kalaulah nak keras, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama taslima, ketika datang orang Badui, ya, dia menyentak ridak Nabi. Waktu tu dalam riwayat kata guru kami, ya, ketika kita tanya tuan guru, yang sampai berbirak leher Nabi tu macam mana jadinya? Dia kata Rasul pakai ridak macam ni. Rasul pakai ridak macam ni. Lalu dia datang, dia tarik ridak ni. Yang ni terbelit sampai berbirak di leher. Bila berbirak di leher, para sahabat semua pakat bangun. Nabi kata, "Hai, jangan. Ini urusan aku dengan dia. Lalu Nabi panggil pergi ke satu sudut. Ada sahabat dengar, ada sahabat nak dengar juga. Nabi tanya, "Ya akhil Arab, wahai saudara Arabku, ya, apa benda yang kamu nak daripada aku?" Dia kata,
kamu kena bagi segala apa benda kebaikan untuk aku. Nabi kata, jom masuk rumah aku. Nabi bagi. Cukup lagi? Tak. Bagi lagi. Cukup. Saudaraku, dia kata, kamu keluar sekejap lagi, ceritalah yang baik-baik supaya hilang ke segala prasangka sahabat-sahabatku yang lain di luar sana. Nabi tak kata aku sakit ke, tak. Mau kita duduk elok-elok orang rentak kita punya ridak, penumbuk sebiji tengah-tengah dahi tu. Nabi tidak. Kenapa harus kasar, ya, menjerit-jerit dalam masjid dan sebagainya? Tuan-puan, saya pernah pergi ke tempat yang orang lebih ramai lagi datang di satu masa yang tertentu. Kita tak dengar orang menjerit-jerit dalam masjid, tak mendengar. Ya, tepuk kun, ya, peli-peli kita tak ada. Bahkan dibuat di tepinya Ar-Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakitkan kalbu baginda. Ini dia. Kalau orang tanya hukum maulid, saya akan tetap jawab fardu kifayah, mesti buat kerana dalamnya ada ilmu. Ini ilmu. Bahkan jika datang nak tuntut ilmu berkenaan dengan kenabian, hukumnya fardu ain. Nabi kata, adibu, kamu adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, kamu ajar anak kamu bihubbi nabiyikum, dengan cinta dia kepada nabi kamu. Kedua, kamu ajar dia wa bihubbi ahli baiti nabiyikum, kamu ajar dia dengan cinta kepada ahli keluarga nabi kamu. Nombor 3, kamu ajar anak kamu bitilawatil Quran, untuk anak kamu bertilawah, menyampaikan Quran. Bagaimana nak menyampaikan Quran kalau tidak tahu membaca? Perkataan tilawah itu cukup besar. Bila Nabi yatlu alaihim ayatih, dia menyampaikan ayat-ayat keagungan kebesaran Allah, bukannya sekadar membaca, tetapi Nabi mentadabburkan ayat itu hingga umat menjiwai firman Allah. Apa hari ini kita dah ajar anak-anak kita kenal dengan Nabi, hub, hingga sampai perkataan cinta. Satu hari Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardhah al-Faruq Amirul Mukminin. Tiba-tiba Nabi paling kepada Sayyidina Umar. Nabi kata, ya Umar, ya Aba Hafs, engkau sayang aku tak? Cuba kita pagi ni lepas sembahyang subuh ni jalan dengan kawan kita pusing, engkau sayang aku tak? Pitam kot kawan kita. Nabi tanya, engkau sayang aku tak Umar? Sayyidina Umar jawab, sayang ya Rasulullah. Kenapa kau tanya soalan ini? Ya, sayang itu setara mana wahai Umar? Setara mana sayang itu? Kan kita tanya anak kita, sayang apa aja? Sayang banyak mana sayang? Banyak. Abah tu anak kita jawab. Tak tahu anak orang lain, anak saya dia jawab gitu. Banyak sayang abah. Kalau boleh tangan tu nak bagi cantum ke belakang. Sayyidina Umar ditanya, setara mana kau sayang aku? Sayyidina Umar jawab, macam aku sayang diriku ya Rasulullah. Nabi kata, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Sayyidina Umar tak boleh, ya, dia tak senang duduk. Ya Rasulullah, aku sayang engkau lebih pada diri aku, seperti aku sayang anak-anakku. Nabi kata, belum cukup wahai Umar. Ya Rasulullah, wallahi aku sayang engkau lebih daripada aku sayang diri aku, anak-anakku dan ayah ibuku. Nabi kata, belum cukup wahai Umar. Maka Sayyidina Umar kata, wallahi bi abi anta wa ummi, demi Allah, bi abi, dengan haknya ayahku, engkau dan ibuku. Ni perangai orang Arab. Kalau dia dah sebut bi abi anta wa ummi, siap kita. Itu dia disuruh apa pun dia akan buat. Bi abi anta wa ummi, dia kata, engkau lebih aku sayangi ya Rasulullah, melebihi diriku, melebihi anak pinakku, melebihi ayah ibuku, melebihi seluruh manusia yang lain. Ya Rasulullah, aku sayang engkau melebihi semuanya itu. Al-an ya Umar. Nabi kata, ya, sekarang, baru sekarang wahai Umar. Baru apa? Sempurna iman. Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tak sempurna lagi iman salah seorang daripada kamu, hatta, hingga dia menjadikan aku ini lebih dicintai olehnya, melebihi cinta kepada anak pinaknya, ayah ibunya dan manusia yang lain. Sebab itu bila dengar nama Nabi disebut, janganlah segan silu, terus saja kita sebut dengan cepat. Kita hari ini meraihkan kelahiran makhluk yang kita cintai lebih dari diri kita, anak pinak kita, isteri kita, mak ayah kita. Baginda ialah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyimpulkan kuliah pada pagi ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, kita ini mau sentiasa ingat, ya, mau sentiasa ingat bahawa sentiasa kenang budi dengan Nabi. Kenang budi dengan Nabi. Allah ajar kita kenang budi dengan Nabi. Kenapa? Karena dia rahmat ke semesta alam. Kalau tidak sebab dia, tak tahulah kita ni jadi apa. Nabi merayu dengan Allah, ya Allah, ketika umatku buat dosa, janganlah diazab mereka, ya Allah. Ampunkanlah mereka, ya Allah. Tangguhkanlah azab itu sampai kiamat. Mudah-mudahan mereka sempat bertaubat padamu, ya Allah. Tu Nabi kita punya munajat. Ya, nanti di syurga kiamat nanti, ya, Nabi sujud. Allah akan berfirman pada Nabi, wahai kekasihku, sekarang ini tak ada lagi dah nak solat, apa tak ada yang kau sujud, kenapa? Ya Allah, aku tidak akan mengangkat wajahku, melainkan aku mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh umatku yang telah dihukum olehmu masuk ke dalam neraka. Mana ada orang nak buat macam tu, susah-susah diri dia. Maka ingat, kesimpulan yang pertama, kenang segala jasa Rasulullah. Lalu nak kenang jasa Nabi macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 23. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Kamu katalah, kamu bagi tahu mereka, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kamu sebarang upah atas segala usaha dakwahku ini, melainkan illal mawaddah, kecuali kamu ada rindu, kasih sayang, belas, ihsan fil qurba, dalam kekeluargaan. Buka tafsir yang mu'tabar, yang premier, al-qurba merujuk ialah kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua, kesimpulan yang kedua, kita jadi umat ini, Nabi itu aula, lebih diutamakan, bil mukminin, dengan segala urusan orang Islam, Nabi diutamakan min anfusihim, daripada diri mereka. Kita ingin apa-apa kita ingin, tiba-tiba Rasul pun ada keinginan, dahulukan keinginan itu. Apa dia? Mendahulukan sunnah dalam segala hal. Hari ini semua yang hadir pagi ini, semua buat sunnah. Seorang pun tak nampak yang tak buat sunnah. Apa dia? Ini semua kita pakai tutup kepala. Warna, corak, bentuk, pattern, ya, itu semua technical. Benda yang disebut sebagai polisi, dasar konsep ialah tutup kepala. Kalau kita lihat sahabat-sahabat kita, saudara kita Bangladesh, Pakistan, sebagainya, sebelah-sebelah benua India sana, mereka kadang datang Jumaat, mereka terlupa bawa kopiah putih, lebay. Orang Kedah panggil lebay, ya. Apa mereka buat? Mereka ambil sapu tangan, mereka ikat kepala mereka. Kita kata apa? Alah, apa perlu buat begitu? Apa perlu kau buat begitu? Bagi mereka perlu, sebab ini sunnah. Dua. Kesimpulan yang ketiga yang kita nak ambil, mau ajar anak kita kenal Nabi, kenal keluarga Nabi, dan ada anak kita baca Quran. Ini dipesan oleh Rasul. Yang ketiga, ya, kalau kita tak buat lagi, buatlah. Ustaz, anak-anak besar, jangan rasa malu segan. Saya sampai sekarang sentiasa panggil anak-anak saya, walaupun mereka bertalaqi dengan masyayikh yang hebat-hebat, abah dia tetap akan panggil, baca Fatihah, dengar. Kita tetap tegur, ada benda yang kita mesti adjust, bagi betul dengan apa yang kita belajar. Kita tak tahu, kita wajib pergi belajar. Kita tak tahu, kita pergi belajar. Kita tak pandai nak mengajar, suruh ada ustaz ajar. Kita duduk sekali, cari satu sesi. Kerana Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Quran dan telah mengajarkannya. Mesti ada, mesti. Ustaz, anak saya habis dah 30 juzuk, belum selesai. Itu guru dia ajar. Kamu ajar apa? Maunya kita paling kurang ajarkan anak kita Fatihatul Kitab, kerana dia rukun
solat. Dia dah belajar ustaz, tak apa, panggil dia, baca depan kita. Dia pun waqaf, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa hukum waqaf kat situ? Tanya dia. Kenapa tak diteruskan? Kenapa tak baca saja siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Kenapa tak baca terus? Dia jawab, kita puas hati, ya jalan. Ya, kenapa baca basmalah? Kenapa dimulakan Fatihah basmalah? Kenapa tak mula terus alhamdulillahi rabbil alamin? Dia jawab sampai kita puas hati. Ya anak abah, ini yang abah ajar. Ajar anak kita. Ajar anak kita kenal keluarga Nabi. Ajar anak kita, bawa jumpa keturunan yang masih ada. Negeri Sembilan ini semua keturunan masih ada, banyak lagi. Ya, bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, undang luar yang tertentu, ada yang daripada golongan sadah, ya, sayyid ada. Sekarang masih ada sayyid di mana? Yang teramat mulia Tengku Besar tampil daripada family Al-Qudri. Jumpa mereka, kenalkan, suruh diajar kepada anak-anak kita silsilah, naik sampai jumpa ini jaluran Sayyidina Hasan, ini jaluran Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Orang tanya, Nabi ada keturunan? Jawab, ada. Kalau tidak, kita tak ajar anak kita cinta keturunan Nabi. Ada orang kata Nabi tak ada anak, tak ada keturunan sebab anak Nabi perempuan. Kita ingat hukum Allah pada Nabi sama hukum dengan kita, berbeza. Untuk Nabi, Nabi kata, bagiku keistimewaan, keturunanku akan lahir daripada sulbinya Fatimah tu. Dan Fatimah tiada laki-laki yang lain, hanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita kata Nabi tak ada keturunan, kita sama dengan golongan musyrikin Makkah yang memalukan Nabi dengan berkata huwal abtar, dia putih keturunan. Turun suratul Kautsar. Mari kita baca ramai-ramai, 1 2 baca. Bagi saya 10 minit kita habis, ya. 1 2 baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksudnya? Nabi sedih. Sedih itu sifat manusiawi. Biasa Nabi harus bersifat dengan sifat manusiawi. Ada rasa. Bukan sedih tu yahzanun yang teruk-teruk dah. Mereka kata aku tak ada keturunan. Sedih sebab mereka tak faham. Mereka tak faham. Sebab tu Nabi sedih. Macam mana nak bagi kaum aku faham? Jibril turun, bagi tahu umatmu. Inna a'tainaka, sesungguh-sungguhnya kami telah mengurniakan kepada engkau. Bukan baru nak kurnia, a'tainaka, ya, kami telah kurniakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahulah, lewat dah sikit lagi, selawatlah tuan-puan, ya. Al-Kautsar, Al-Kautsar, buka tafsir yang mu'tabar banyak. Al-Kautsar, keturunan Nabi yang banyak. Al-Kautsar, umat yang ramai. Al-Kautsar, telaga Kautsar untuk Nabi. Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Al-Kautsar, kemuliaan yang melimpah ruah untuk Nabi. Ya, macam-macam lagi. Fasalli, maka engkau tunaikanlah salat. Wanhar, dan tumpahkanlah darah. Itu merujuk macam-macam, antaranya untuk ibadah kurban, ya. Untuk ibadah ada juga guru kami kata itu antaranya kesyukuran kerana Allah kurniakan keturunan untuk Nabi, maka Nabi, ya, bangun solat tanda kesyukuran dan menumpahkan darah, melakukan akikah dan sebagainya. Panjang lagi, kita bukan nak cerita yang tu. Yang last tu, inna syani'aka huwal abtar, sungguh-sungguh orang yang membenci engkau dengan memaki hamun engkau tak ada keturunan, huwal abtar, dialah yang putus keturunan sebenar-benarnya. Berapa dah tu? 3. Ajar anak kita sampai cinta pada Nabi hingga disebut Rasul. Dia boleh jawab, anak kita kata apa? Huwa hayyun fi qalbi, dia hidup dalam jantungku, dalam kalbu aku dia hidup.
sentiasa ingat, ya Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah. Yang keempat, apa saja sunnah yang kita boleh buat, buatlah tuan-puan. Yang keempat, ya. Sebab itu orang tanya saya, Ustaz, dalam PKP Ustaz buat apa? Kerja dakwah, saya kata. Di rumah, online. Saya keluar, tetap saya keluar. Ada perintah untuk sampaikan dakwah. Di Selangor, Tuanku titah pendakwah yang tertentu, yang telah dipilih, kena pergi ke masjid-masjid tertentu, sampaikan di masjid, disiarkan dari masjid, keluar melalui EFB dan sebagainya. Kita pergi. Polis tahan, tunjuk surat ni cikgu, jalan Ustaz, jalan. Saya tak duduk rehat di rumah, tak ada. Tambah PKP 3.0, saya pusing seluruh Malaysia, bangunkan jihad ekonomi, ilmu dan ekonomi ummah. Lalu mereka tanya, Ustaz, tak sakit demam ke? Apa tidak? Saya manusia biasa, ya. Saya manusia biasa, bukan malaikat yang tak sakit, ya. Tak demam. Ustaz, apa amalan? Saya sebut satu ya, sunnah Nabi jangan tinggal. Selawatlah selalu, doa selalu, zikir selalu, ya. Takkan itu saja kami pun buat. Ada lagi saya kata, itu bil qauli. Kenapa tak buat bil fi'li, dengan perbuatan? Antaranya melalui makanan, minuman. Yang ketiga, ya, saya kata yang ni buat, yang ni. Jangan keluar rumah, saya kata, sehingga kita telah selesaikan hadis ini. Ikut hadis ini, masa berbaki 9 minit. Ikut hadis ini, baca ramai-ramai, ikut. Kulu az-zaita wad-dahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin atau kama qal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Makanlah minyaknya zaitun, minyak zaitun, bukan minyak soya, minyak jagung, minyak kanola, bukan minyak argan, tapi minyak zaitun. Waddahinu bihi, dan kamu berduhun dengannya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang diberkati. Mau kita kaji matan hadis ni. Jangan kita jadi agamawan yang menjual hadis, menjual Quran, menjual ayat-ayat Allah thamanan qalila, dengan harga yang murah. No, tak ada harga mahal, lebih dahsyat daripada mahal itu. Guna hadis cara yang salah, jangan. Makan, bagaimana makan secara terus. Ambil minyak zaitun, telan. Ambil minyak zaitun, buat cicah. Ambil minyak zaitun, letak dalam nasi, gaul, semua makan. Itu Nabi dah tunjuk. Hatta Nabi punya taqiyah, apa dia ni, kupiah Nabi ini basah, ya, nampak lembab. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang melembabkannya? Nabi kata zaitun, minyak zaitun. Aku tadi pakai melumur kepala aku, lalu aku tutup dengan. Pernah rambut Nabi hujung-hujung ni nampak kekuning-kuningan, cahaya mentari pagi waktu duha di Madinah. Sahabat tanya, apa tu ya Rasulullah? Nabi kata, ini minyak zaitun, dia kata. Nabi tunjuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hari Jumaat Nabi buat apa? Nabi ambil telapak tangan kanan kirinya, Nabi tuang minyak zaitun, Nabi celup dengan jari telunjuknya, Nabi sapu di keningnya, di misainya. Orang perempuan kata, kami tak ada misai Ustaz. Letaklah atas tu walaupun tak ada misai. Di bibirnya, ya, Nabi pertemukan kedua telapak tangan Nabi, selat-selat, lalu Nabi letak di wajahnya, di rambutnya. Nabi ambil lagi minyak, Nabi selat-selat dengan tangannya, lalu Nabi berduhun, Nabi letakkan minyak zaitun tepatinya di tangan Nabi yang kanan dan kiri. Saya faham, Nabi tunjuk itu cara sanitasi Nabi guna minyak zaitun, bukan hanya di pergelangan tapi sampai ke siku Nabi sanitize, ya. Kenapa? Saya belajar ilmu berkaitan dengan nutrisi. Antara benda yang ada melindungi permukaan virus yang bersaiz mikron sampai bersaiz nano sekarang ini adalah lemak fat. Lemak ini mesti dibuang guna lemak juga. Sebab itu kita guna sabun asalnya dari lemak, ya.
Maka kita guna lemak zaitun untuk buang lemak yang membalut virus dan menutupi bakteria, dan lemak itu memelihara sel-sel kulit kita. Mengaji lagi ilmu berkaitan dengan minyak zaitun. Kita akan jumpa kena masuk makmal. Jadi jangan beli jika tak ada COA, Certificate of Analysis. Ramai orang jual minyak zaitun, harga murah-murah. Kita pun seronok, harga murah, nak amal sunnah beli. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan jumpa doktor. Doktor kata, Pak Cik amal apa? Minyak zaitun. Sebab itu hari Ustaz Rodi ajar minyak zaitun. Pak Cik berhenti. Sebab apa? Pak Cik dah mengidap sejenis simptom yang kita tahu namanya fatty liver, hati berlemak. Saya amal sunnah. Pak Cik berhenti. Saya tak ajar begitu. Saya ajar hari ini, esok saya berhujjah di hadapan Allah dan Rasul. Tuan-puan mesti tanya, ada COA atau tidak? Certificate of Analysis. Orang yang jual itu, dia mesti tahu baca Certificate of Analysis, sijil perakuan makmal, membuktikan minyak ini aku tak jual seperti penjual-penjual penunggang-penunggang agama. Tanya dia acidity berapa, keasidan berapa. Kalau dia claim di situ single state premium Evo, extra virgin olive oil grade premium, acidity dia mesti sehingga mustahil nak dapat 0.1, lebih-lebih kurang 0.19. Dia berhenti takat 0.3. Kalau dia naik 0.4.5 ya sampai 8, masih lagi boleh kata dia Evo. Lepas daripada itu tak ada Evo dah, VO saja. Virgin olive oil saja. Extra tak normal. Tanya dia berapa kandungan polyphenols ni, siapa ajar ni, nak tanya macam-macam ni. Jual nama saya izinkan, Ustaz Radi yang ajar. Berapa total polyphenols? Dia tahu jawab. Oh, ni total polyphenols 19,000, yang ni 7,200. Tapi 7,200 ni dia sebut biophenol lebih tinggi daripada yang ini. Ini orang ada ilmu. Ada berapa omega dalam minyak zaitun ini? Dia mesti boleh jawab. Ada 3 omega, omega 3, 6, 9. Dia tanya kita, omega tu benda apa? Dah, bye-bye, tinggalkan. Bohong semua tu. Ustaz, kami mana tahu dia jual kat kedai runcit? Menjual mesti ada ilmu. Jangan jual dalam keadaan kejahilan. Itu saya tak tinggal, saya kata. Anak-anak saya tonggang je pagi-pagi. Saya keluar, salam, peluk macam-macam orang. Tuan-puan, kalau semua pakat jumpa kita macam ni, Ustaz, tak apa, tak ada hulu tangan. Pakai kita hebat lagi pada Rasulullah. Orang hulu tangan, kita pun tak di tangan, tak di dada, tunduk kat dia. Dia kata, Ustaz, apa saya kotor, saya berpenyakit? Dia kata, tak, saya husnuzan, saya peluk, cium orang tu. Balik anak pun nak peluk. Saya balik kampung, ayah nak peluk. Boleh saya kata, ayah, I want to take a bath first, then I will hug you? No. Nak peluk aja. Sihat walafiah pun ayah. 2 saya kata, jangan tinggal. Ni yang last ya, yang last ni. 2 jangan tinggal apa? Jangan tinggal habbatus sauda. Ramai ustaz takut nak sebut habbatus sauda kerana dikhantam oleh media, oleh para pengamal perubatan. Saya jawab, mereka pengamal perubatan, mereka tidak mengkaji soal kimia dalam makanan ini. Ini makanan berfungsi. Kalau tidak, sia-sialah Nabi berkata. Dan Nabi ni la yantiqu anil hawa, dia tak cakap ikut hawa nafsu. In huwa, melainkan kalau dia bercakap, wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan pada dia. Bila Nabi kata, inna hadhil habbatas saudaa shifaa'un min kulli da'in illa minas sam, qultu wa masam, qal al maut. Nabi kata kat Sayyidatina Aisyah, ini bijirin hitam, ubat bagi segala penyakit syarah yang sesuai dengannya, kecuali daripada as-sam. Sayyidah Aisyah kata, aku tak tahu as-sam tu apa ya Rasulullah. Nabi kata, al-maut, penyakit yang Allah sampaikan asbab dia untuk meninggal. Itu habis. 2. Tapi kenapa hadis ini kena masuk makmal? Tanya, Certificate of Analysis ada tak? Ada. Tanya dia satu ayat, satu perkataan, ayah ibu ikutnya, thymoquinone. Sebut? Bagus, betul-betul. Dia tanya kita, thymoquinone tu apa? Tak payah beli. Dia boleh jawab, ada thymoquinone. Tanya, amount dia berapa? Bagi setiap semburan, amount dia 1 ml ada 20.09 miligram per mililiter. Kita boleh fikir. Kenapa?
daripada jurnal EFSA, European Food Safety Act, mesti ada 30 miligram per mililiter baru ada manfaat kesihatan pada tubuh. Jawab macam tu dengan orang yang kata tak ada manfaat lah apa semua. Okey, ketiga last, jangan tinggal madu lebah original. Ini madu ni bini tak marah. Ya, abang buat balik madu pagi ni. Ustaz Radhi suruh buat balik madu. Madu abang buat balik untuk ayang. Nangis ya. Ayang madu ni 250 gram. Cakaplah madu lebah abang. Tak apa. Kerana buat masuk lab juga. Banyak madu dibancuh sintetik. Buat keluar lab, ni dia COA dia. Dia ada apa? Enzim dari perut lebah. Masa saya dah tak cukup untuk saya. Baliklah buka suratul Nahl, surah ke-17, ayat 68 dan 69. Tuan-puan akan jumpa satu frasa ayat. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Terbit dari perut lebah sejenis minuman yang ada pelbagai warna, dalamnya ada ubat untuk manusia. Bila Allah kata ubat, siapa manusia nak menafikan kalamullah? Kenapa? Dalam itu ada kandungan enzim, ada diastase, ada invertase dan beberapa lagi enzim. Dan orang kencing manis mesti takut madu dia manis kan? Manisannya itu mesti daripada glukosa dan fraktosa. Tiba-tiba dalam COA itu ada sukrosa, jangan beli. Itu gula putih, gula tebu, gula jagung. Kita nak gula nabati glukosa. Yang ni beramal. Zaitun 1 sudu 2 kali sehari. Habatus sauda spray lah 3 hingga 7 kali spray. Madu 1 sudu kecil 2 kali sehari. Gamak malas 1 sudu besar, jalan terus. Yang terakhir, istiqamahlah dengan sunnah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah, cacat, celah, yang kurang itu kelemahan kekurangan saya sebagai insan yang penuh dengan kejahilan dan kekurangan. Al-Fatihah.